Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin sementara satu kes dilaporkan sembuh dan 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, memaklumkan kes 181 ialah seorang lelaki berumur 36 tahun yang tiba ke negara ini dari Eropah melalui Kuala Lumpur pada 22 Januari lalu. Pengesanan kontak bagi kes tersebut mendapati tidak ada sesiapa dikategorikan sebagai kontak terdekat memandangkan beliau di kuarantin sebaik saja tiba ke negara ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 40 kes. 451 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 12,498 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 297 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 93,192 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kaji selidik mengenai penerimaan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth dari 15 hari bulan hingga 28 Januari 2021 menerima 50,658 responden. Kaji selidik bertujuan bagi menilai penerimaan vaksin COVID-19 di kalangan penduduk dewasa di negara Brunei Darussalam dan meneroka pandangan, kebimbangan dan jangkaan orang ramai mengenai vaksinasi. Kaji selidik tersebut diadaptasi daripada data panduan bagi tindakan Kaji Selidik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebilangan besar responden kaji selidik dalam mendapatkan vaksin COVID-19 iaitu 81% responden percaya kepentingan mendapatkan vaksin dan cukup penting untuk kesihatan mereka. 15% pula berpendapat mendapatkan vaksinasi adalah sedikit penting. Sementara itu, hanya 4% responden mengatakan pengambilan vaksin tersebut tidak penting. Kaji selidik ini juga menunjukkan 59% responden pasti atau berkemungkinan mengambil vaksin COVID-19. 33% responden tidak pasti untuk mengambil vaksin pada peringkat ini, manakala hanya 8% responden menyatakan tidak pasti akan mengambil vaksin COVID-19. Sementara 84% responden dinyatakan mempercayai cadangan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 jika ianya disyorkan kepada mereka. Menurut kaji selidik tersebut, respon positif bagi penggunaan vaksin adalah daripada mereka yang mengambil vaksin semasa dewasa dan percaya vaksin COVID-19 akan dapat melindungi orang lain, membolehkan perjalanan yang lebih selamat dan bersetuju vaksin COVID-19 adalah selamat dan berkesan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan menggunakan hasil daripada kaji selidik ini untuk menangani kebimbangan orang awam dan memperbaiki strategi program vaksinasi COVID-19 bagi memastikan program ini mencapai sejumlah besar penduduk di negara Brunei Darussalam, terutama sekali golongan warga emas dan individu yang berisiko tinggi. Kementerian Kesihatan juga akan terus membuat penilaian ke atas calon-calon vaksin COVID-19 yang akan digunakan di negara ini selamat dan berkesan dengan bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta otoriti lain yang berkepentingan di seluruh dunia. Bagi mereka yang layak untuk mendapatkan vaksin COVID-19, tindakan untuk mendapatkan vaksin adalah penting bagi melindungi diri kita, keluarga dan masyarakat di negara ini.
Sehingga kini seramai 120 juta orang telah pun mendapatkan vaksin di seluruh dunia dan justru itu adalah penting bagi semua pihak memainkan peranan untuk mendapatkannya apabila vaksin tersebut sedia ada di negara Brunei Darussalam. Kebimbangan mendalam terhadap impak penularan wabak coronavirus COVID-19 yang menjejaskan sektor pelancongan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN ke-24, Mesyuarat ASEAN Plus 3, China, Jepun dan Republik Korea, Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ke-20 dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN dan India ke-8. Mesyuarat diadakan melalui persidangan video selama 4 hari bermula 2 Februari 2021. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sektor pelancongan mengalami kemerosotan sekitar 36% dalam penerimaan pelancong. Sementara ketibaan antarabangsa menurun kira-kira 72% dan kadar penghuni bilik hotel juga merosot. Manakala industri perjalanan dan persiaran juga mengalami pembatalan terbesar tahun lalu. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Tong Khon, Menteri Pelancongan Kemboja dan Tuan Yang Terutama Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia sebagai naib pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN ke-24 dengan tema Perpaduan bagi Pemulihan Pelancongan yang Mampan dan Bertanggungjawab. Terdahulu diadakan Mesyuarat Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan ASEAN ke-53 NTO dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan yang lain bersama rakan-rakan dialog pada 2 hingga 3 Februari lalu. Jemaah Menteri meluluskan Pelan Strategik Pelancongan ASEAN 2016-2025 dengan plan dan tindakan mitigasi menggunakan teknologi digital ke arah lebih berdaya tahan, mampan dan inklusif. Ia adalah mengambil pengajaran dari pandemik serta kemajuan terkini dalam industri berkenaan. Jemaah Menteri juga mengalu-alukan kajian ke atas impak COVID-19 dan cadangan bagi dasar-dasar dan amalan terbaik bagi pasca Pelan Pemulihan COVID-19 bagi pelancongan ASEAN pada bulan Disember lalu. Ia disokong oleh Kerajaan Kanada melalui kemudahan pelaburan dan perdagangan Kanada bagi kemajuan CTIF dan menyokong kemajuan pasca Pelan Pemulihan COVID-19 berdasarkan kajian sebagai satu keutamaan deliverables ekonomi semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN tahun ini. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN Plus 3 dan India serta badan-badan dan rakan-rakan ASEAN yang lain juga dibincangkan. Jemaah Menteri menzahirkan penghargaan kepada rakan-rakan dialog dan badan-badan ASEAN atas sokongan dan kerjasama yang akan mengukuhkan kapasiti dan kebolehan negara-negara anggota ASEAN ke arah mengekalkan daya saing dalam sektor pelancongan. Sementara itu, para menteri bersetuju Kemboja menjadi tuan rumah bagi Forum Pelancongan ASEAN 2021 sehingga Januari 2022. Juga menyertai mesyuarat Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam MATM ke-24 yang didahului dengan NTO ke-53 dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan dengan rakan dialog, Jemaah Menteri menggalakkan NTO ASEAN dan badan-badan anak syarikat untuk terus mengukuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat dalam usaha untuk menyumbang ke arah merealisasikan matlamat integrasi menjelang 2025. Dalam pada itu, ke arah pemulihan, Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai perkembangan terhadap pelaksanaan dalam kenyataan bersama Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN mengenai pengukuhan kerjasama untuk menghidupkan semula pelancongan ASEAN. Perkara tersebut dibentangkan semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN melalui persidangan video pada 29 April 2020
dengan sokongan kerajaan Australia melalui program kerjasama kemajuan Australia ASEAN Fasa 2 telah menghasilkan garis pandu mengenai kebersihan dan keselamatan bagi para pekerja dan masyarakat dalam industri pelancongan yang terkandung dalam 2021. Dalam garis panduan tersebut akan meningkatkan lagi keyakinan orang awam dan kepercayaan bagi mengembalikan semula pelancongan di rantau ini. Kepentingan mempercepatkan operasi rangka kerja pengurusan koridor perjalanan ASEAN ATCAF sebagai salah satu program di bawah rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN bagi pembukaan semula fasa. Ia adalah penting dalam meningkatkan keyakinan negara-negara ahli untuk meneruskan aktiviti-aktiviti ekonomi dalam pergerakan penduduk terutama bagi perjalanan penting perniagaan. Mesyuarat juga menumpukan sokongan pelancongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME dan mempromosi peluang-peluang yang sama dalam usaha untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Program vaksinasi juga dialu-alukan oleh negara-negara ahli dan menggalakkan semua pengembara ke rantau dan dalam ASEAN untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Jemaah Menteri juga berpuas hati mengenai perkembangan penandatanganan protokol untuk meminda pengurusan pengiktirafan bersama bagi profesional pelancongan MRATP. Dengan penandatanganan tersebut, Jemaah Menteri berharap untuk memasukkan piawaian kecekapan bagi profesional SPA dan kemajuan kurikulum ke arah merealisasikan pembangunan pelancongan yang mampan, inklusif dan berdaya tahan. 3 strategi telah dilaksanakan iaitu mengemaskini penyertaan masyarakat dan sektor awam dalam rangkaian nilai pelancongan, memastikan keselamatan, mengutamakan perlindungan dan pengurusan tapak-tapak warisan serta meningkatkan tindak balas kepada perlindungan alam sekitar dan perubahan iklim. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat ASEAN Plus 3, China, Jepun dan Republik Korea. Terdahulu diadakan mesyuarat ASEAN Plus 3 APT Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan NTO ke-38 pada 3 Februari lalu. Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai para pengunjung ke rantau APT pada tahun lalu merosot sehingga 81.5% berbanding pada tahun 2019. Jemaah Menteri juga bertukar-tukar maklumat dan pandangan mengenai impak COVID-19 dan langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh ahli-ahli APT dan membincangkan mengenai pendekatan strategik untuk menghidupkan semula kerjasama pelancongan APT dengan memfokuskan kepada usaha-usaha pemulihan dan kerjasama rapat dalam melaksanakan program dan aktiviti yang memberi manfaat bersama. Sehubungan itu, Jemaah Menteri menyokong Pelan Kerja Kerjasama Pelancongan APT 2021-2025. Jemaah Menteri juga mengambil maklum mengenai sokongan berterusan Republik Korea dan penyertaan aktif dalam aktiviti kerjasama pelancongan ASEAN ROK. Para menteri memuji peranan penting Pusat ASEAN China, Pusat ASEAN Jepun dan Pusat ASEAN Korea dalam mempromosi pelancongan, rakyat ke rakyat dan pertukaran budaya antara ASEAN dan negara-negara Plus 3 di sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN dan India yang diadakan secara maya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Tong Khon, Menteri Pelancongan Kemboja dan Tuan Yang Terutama Prahlad Singh Patel, Minister of State Independent Charge bagi Pelancongan dan Kebudayaan Kerajaan India. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri melahirkan rasa simpati di atas kehilangan nyawa dan kehidupan rakyat di rantau ASEAN yang terjejas akibat pandemik global COVID-19. Jemaah Menteri juga mengakui
Negara-negara di rantau ASEAN terus menghadapi cabaran COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Oleh itu, perlunya usaha kerjasama ke arah mengurangkan impak pandemik terhadap sektor pelancongan dengan memastikan keselamatan dan pendekatan siap siaga untuk kebangkitan semula pelancongan pasca COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, rantau Asia Tenggara terus menjadi pasaran sumber utama bagi kemasukan pelancong ke India. India menerima 930,339 pelancong dari negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2019, iaitu hampir 8.51% daripada jumlah ketibaan pelancong di negara ini. Kira-kira 4.7 juta penduduk India melakukan perjalanan ke negara-negara ASEAN pada tahun 2019. Meskipun kemajuan terjejas berikutan situasi pandemik, Jemaah Menteri juga menyatakan beberapa perkembangan berkaitan dengan pelaksanaan memorandum persefahaman melalui aktiviti yang dilaksanakan pada tahun 2020. Antaranya perkongsian amalan terbaik bagi pembangunan dan pelancongan mampan, terutamanya dalam perkongsian maklumat dalam pembangunan ASEAN Sustainable Tourism Assessment Tools ASITAT, perkongsian sumber dan kemudahan untuk menyediakan bantuan dalam pendidikan dan latihan pelancongan bagi pembangunan pelancongan yang berkualiti. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri juga bersetuju meningkatkan lagi kerjasama ASEAN-India dalam pelancongan di bawah rangka kerja memorandum persefahaman antara ASEAN dan India dalam memperkukuhkan kerjasama pelancongan dengan usaha dan aktiviti yang dipertingkatkan untuk menghidupkan semula aktiviti pelancongan dalam pasca pandemik COVID-19. Belia merupakan aset yang amat berharga serta tonggak dan kekuatan masa depan bagi sesebuah negara. Perlu diasuh, dididik dan diberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang betul dan sempurna sehingga menjadi insan yang berilmu, berakal dan bertakwa serta berakhlak mulia berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Berucap semasa majlis perasmian program Akademi Dakwah 3.0 kali ketiga, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama berkata, belia Islam yang berkualiti dan baik adalah belia yang mempunyai syakhsiah, kebolehan dan pengetahuan dengan pengisian yang sempurna dari sudut kepribadian, pendidikan dan kebolehan. Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar percaya belia hari ini merupakan golongan yang bersiap siaga mendepani cabaran masa kini, mempunyai ketahanan dan kekuatan fizikal dan mental. Tema program Akademi Dakwah 3.0 ialah generasi pendakwah muda pemangkin ummah Rabbani yang pada khidmat peramba saya memberi gambaran mengenai belia Islam yang berperanan penting dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab bagi mencapai objektif sebagai ummah Rabbani melalui pendekatan dakwah. Ke arah merealisasikan hasrat tersebut, maka penyertaan para belia dalam program ini sudah setentunya akan dapat mencapai matlamat dan objektif penganjuran program ini. Oleh itu, para belia Islam adalah diharapkan untuk terus berani tampil ke hadapan, memainkan peranan penting mereka dalam mengangkat martabat Islam melalui pendekatan dakwah yang berkesan dan melindunginya daripada diganggu-gugat oleh anasir-anasir luar. Hampir 50 peserta terdiri daripada kalangan ahli rasmi belia da'i berdaftar dan para belia menyertai program ini yang antara lain bertujuan bagi melahirkan golongan pendakwah muda atau barisan pelapis da'i dan menimbulkan kesedaran terhadap kepentingan berdakwah dengan cara yang betul. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rusli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Jumlah saudara baharu di negara ini terus berkembang dan bertambah dengan saudara-saudara baharu daripada pelbagai bangsa dan kaum yang memilih agama Islam sebagai agama pegangan hidup mereka. Unit Dakwah Daerah Temburong mengendalikan Majlis Pengislaman bagi dua beranak berbangsa Iban. Asyhadu alla ilaha Ashhadu anna Jimbor anak Ambu 97 tahun dikenali sebagai Arinah binti Abdullah Ambu, manakala Minah anak Saban berumur 61 tahun dikenali sebagai Dayang Siti Aminah binti Abdullah Saban. Dari Januari hingga Februari 2021, seramai 3 orang memeluk agama Islam di daerah Temburong. Hadir Awang Haji Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku Ketua Pegawai Agama Daerah Temburong.